Kisah ini menceritakan tentang Gypsy Rose Blanchard, seorang remaja yang membunuh ibunya sendiri. Sesiapa sahaja boleh melihat bahwa Didi Blanchard amat menyayangi anaknya Gypsy Rose. Wanita itu dilihat sebagai seorang wanita yang tabah dalam membesarkan anak tunggalnya yang mempunyai pelbagai penyakit kronik seperti kanser. Jadi, apabila Didi ditemui mati dengan kecederaan parah di bahagian kepala, komuniti tempatan menjadi panik. Kesemua mereka amat merisaukan nasib Gypsy Rose yang didapati hilang dari rumahnya pada malam kematian ibunya. Namun, ketika gadis itu ditemui selepas sehari kemudian, dia kelihatan sihat dan mampu berjalan dengan sendiri. Hal tersebut menyebabkan masyarakat mula membuat spekulasi. Apakah yang sebenarnya terjadi kepada Didi Blanchard? Sejak Gypsy Rose masih lagi seorang bayi, Didi sudah membawanya ke hospital akibat mengalami penyakit sleep apnea, masalah tidur yang menyebabkan pernafasan menjadi tidak menentu dan kadangkala terhenti. Walaupun doktor tidak melihat sebarang tanda Gypsy Rose mempunyai penyakit tersebut, Didi masih lagi berkeras. Lantas, wanita terbabit telah menentukan sendiri bahawa anak gadisnya mempunyai sejenis penyakit kromosom yang tidak dapat dijelaskan. Selain itu, wanita terbabit pernah membawa anaknya ke pusat hospital di New Orleans, di mana dia menegaskan anak gadisnya kini mempunyai masalah pendengaran dan penglihatan. Malah, Gypsy Rose juga dikatakan mempunyai penyakit sawan. Walaupun ujian mendapati Gypsy Rose kelihatan normal, Didi tetap dengan pendiriannya sehingga pihak hospital membekalkan wanita tersebut dengan ubat anti sawan dan tahan sakit. Apabila Gypsy berusia 8 tahun, dia telah terjatuh dari motosikal milik datuknya. Didi yang panik segera membawa Gypsy Rose ke hospital di mana kanak-kanak itu dirawat kerana terdapat luka kecil pada lutut. Didi tidak berpuas hati dengan diagnosis itu dan bertegas bahawa sesuatu yang parah sudah berlaku kepada Gypsy, sehingga anaknya memerlukan pembedahan supaya boleh berjalan semula. Sejak itu, Didi telah meletakkan Gypsy Rose di atas sebuah kerusi roda. Apabila ibu bapa Didi mula mengesyaki keadaan Gypsy, wanita itu telah cepat-cepat berpindah. Mereka tinggal di sebuah unit mangsa puri usang dan hidup tergantung kepada duit insurans yang didapati melalui penyakit Gypsy. Pada 2005, taufan Katrina yang melanda telah menyebabkan dua beranak itu terpaksa berpindah ke Aurora. Di sana, Didi dan Gypsy Rose dilayan seakan-akan selebriti popular. Organisasi Habitat for Humanity telah membina sebuah rumah mereka yang dilengkapi landasan buat kerusi roda Gypsy dan satu taman dipanas. Tidak cukup dengan itu, Make-A-Wish Foundation juga telah menaja dua beranak ini ke Walt Disney World beberapa kali. Malah, mereka juga pernah diberikan pas masuk belakang ke konsert Miranda Lambert. Kisah Gypsy Rose Blanchard mula menarik perhatian beberapa doktor pakar. Salah satu daripadanya adalah pakar neurologi kanak-kanak Bernardo Florestan. Namun begitu, ketika pemeriksaan dijalankan doktor terbabit ke atas Gypsy Rose, Bernardo terkejut apabila mendapati Gypsy Rose sebenarnya sihat seperti kanak-kanak normal yang lain. Saya tidak melihat sebab mengapa dia perlu kerusi roda, ujar dokter tersebut. Apabila Didi bertindak untuk tidak menghiraukannya, dokter tersebut telah membuat panggilan kepada pakar perubatan lain di New Orleans. Akhirnya, Bernardo mengetahui bahawa Gypsy Rose memang ternyata seorang kanak-kanak yang sihat tubuh badannya. Perkara ini telah menyebabkan dokter berkenaan mengesyaki orang yang berpenyakit sebenarnya adalah Didi sendiri. Pada tahun 2010,
Didi telah memberitahu orang ramai bahawa Gypsy Rose berusia 14 tahun. Walhal anak gadis itu sebenarnya sudah berusia 19 tahun. Tanpa Didi sedari juga, Gypsy Rose sudah lama menyadari bahawa dirinya normal. Gypsy Rose pernah beberapa kali cuba melarikan diri daripada ibunya. Dia pergi ke rumah jirannya dengan berjalan kaki dan merayu agar mereka membawanya ke hospital. Namun, Didi yang menyadari akan hal itu segera mencela dengan memberikan alasan bahawa Gypsy sudah boleh berjalan setelah lama berlatih. Wanita itu turut meminta jirannya agar tidak mempercayai kata-kata Gypsy sepenuhnya berikutan minda gadis itu mungkin dikaburi penyakit yang dialaminya. Setelah Gypsy Rose mula menggunakan internet, Didi telah merantainya dengan mengugut mahu memecahkan jari jemari anaknya jika dia tertangkap melakukan perkara itu. Namun, Gypsy tidak kisah. Dia mahu mencari seorang lelaki yang mampu untuk menyelamatkannya. Pada 2012, Gypsy Rose telah berjumpa dengan Nicholas Scott John, 23, di internet. Walaupun lelaki itu mempunyai rekod jenayah dan masalah mental, Gypsy Rose tidak kisah. Padanya, Nicholas adalah tiket untuknya keluar daripada neraka ibunya. Kedua-dua mereka telah berjumpa beberapa bulan kemudian ketika Didi keluar bersendirian. Setelah melakukan hubungan seks, pasangan itu mula merancang kematian Didi. Pada pertengahan tahun 2015, Nicholas telah memasuki kamar beradu Didi dengan bantuan Gypsy. Lelaki itu kemudian telah memukul kepala Didi dengan teruk sehingga wanita itu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Gypsy dan Nicholas kemudian melarikan diri dari lokasi kejadian. Setelah kisah sebenar terbongkar, perasaan simpati orang ramai yang pada mulanya tertolak kepada Didi kini sudah beralih kepada Gypsy. Rata-rata masyarakat menyuarakan rasa marah dan tidak puas hati mereka kepada Didi yang sanggup memperlakukan Gypsy Rose seperti itu. Ahli psikiatris akhirnya melabel Gypsy Rose sebagai mangsa penderaan kepada seorang ibu yang mempunyai penyakit mental yang menyebabkan wanita itu percaya anaknya mempunyai sejenis penyakit yang memerlukan perhatian pakar perubatan. Gypsy Rose, 24 tahun, telah dijatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun kerana menjadi perancang utama ke atas kes pembunuhan Didi Blanchard. Nicholas Scott John pula dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup kerana membunuh. Dalam satu temu bual, Gypsy berkata dia sebenarnya menyesal dengan pengakhiran hidup ibunya. Walaupun begitu, dia menegaskan bahawa hidupnya kini lebih baik tanpa kehadiran wanita itu. Saya rasa bebas hidup di penjara daripada hidup bersama ibu saya. Akhirnya saya dapat merasa bagaimana hidup seorang gadis normal, katanya di temu bual itu.